Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya cuba habiskan satu topik lagi pada malam ini untuk anda belajar tentang perkara yang saya dan anda mungkin tidak terdedah pada awal-awal dulu. Kalau kita tahu, mungkin kita punya strategi untuk membetulkan keadaan dari sudut minuman air sejuk, air kosong. Ramai yang tanya tadi sama ada air itu ada pencemaran atau tidak. Ini bukan soal air pencemaran, ni air minuman harian yang kita minum, air kosong. Okey, sama ada kita nak belajar pada malam ini, boleh kita minum berapa banyak untuk sehari suntuk. Boleh? So kalau you bersedia, sila tekan like, love, dan kita ajak ramai anak-anak muda terutama sekali yang masuk dalam bersukan ataupun mereka merasakan mereka harus minum berapa banyak sehari, atau kita yang dah dewasa ni pun kita kena sedar. Takut-takut nanti padahal minum seharusnya menyihatkan badan, tetapi kalau kita salah dan kita tak faham, dia akan menyebabkan kita boleh sampai bawa, kalau tak maut pun jadi koma. Pernah dengar koma tak? Saya pun terkejut juga sebab dalam pengalaman hidup saya sebagai doktor, belum lagi saya dapat diagnosis yang mati meninggal disebabkan oleh terlebih minum air sejuk. Okey, air kosong lah. Tapi rupanya ada. Jadi malam ni sebelum benda tu berlaku, walaupun jarang-jarang berlaku, tetapi yang kadang-kadang berlaku ni lah kita tak nak berlaku kepada family kita. Okey, dah mula ataupun dah bersedia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan berapa banyak yang direkomend selalu minum, bahawasanya wajib. Kata ahli-ahli sains, dan saya sendiri pernah zaman-zaman jahiliah saya dulu sampai 3-4 liter satu hari pun kita recommend masa kita aktif bersukan dan sebagainya. Rupa-rupanya ada formula yang lebih simple yang selalu saya dah berikan pada anda untuk secara am dulu. Kita tidak fokus kepada masalah terlalu lebih atau terlalu kurang air. Yang biasa-biasa dulu. Okey, berat badan dalam kilogram kali dengan berapa? 30 mil, kan? Saya dah cerita dulu 30 mil. Kalau you boleh ambil seharian, berarti kalau anda 70 kg kali 30 jadi berapa? 2100 mil. Ini air kosong, air H2O. Okey, kalau boleh lah. Sebab nanti you kata, dok, saya dah minum air kopi, air teh, air jus, air soda lagi. Kalau saya pergi kadang-kadang ada bubble tea lagi. Pergi supermarket ada apa yang Vietnam. You suka tak Vietnam coffee tu? Ui, saya pun kalau kena, kalau tak pasal saya sakit ni, saya pun tibai juga. Pasal apa, sedap gila, betul tak? Dengan gula dia, dengan susu pekat dia, dengan dia punya teh, coffee. Hui, jangan main. Yang Thailand satu cerita lagi lah, kan? Thai tea katakan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kalau kita campur-campur tolak, kita lebih daripada 3 liter tau satu hari. Itu air, cerca air. Tapi malam ni kalau kita fokus kepada air kosong pun, jaga, kita nak bagi tahu supaya tidak lebih daripada kali 30 mil, cukup. Okey, sebab kalau you aktif, saya kata kalau you bersukan, mungkin you boleh buat kali 40 pun dah lebih daripada cukup. Berarti kalau 70 kg kali 40, 74 kali 7, 2800 mil, 2.8 liters a day. Ni air kosong, sebab kita tahu you masih lagi minum air-air lain selain daripada air kosong ni. Baik, apa jadi kalau kita minum lebih daripada yang saya recommend tadi? Tak exercise, tak berpeluh, tak ada pergi gym, tak ada buat berkebun, tak jaga rumah, tak jaga anak, tak berpeluh langsung lah, tak panas badan langsung, tiba-tiba you ambil atas daripada 2 kilogram you berat badan, kali dengan berapa? Kali dengan 40 ke atas. Kan setengah orang kata, kalau kau tak ambil 3 liter satu hari, kau tak bagus lah. At least 5-6 botol 500 ml tu. Okey, kalau you ambil, terutama sekali kita mulakan dengan air RO, reverse osmosis, atau air yang nol. Nol maksudnya cuma ada H2O sahaja, sampai tak ada langsung satu titik kalsium ke, potasium ke, sodium ke, magnesium pun tak ada, apa pun
kan kita nak at least 70-80 mineral yang terbaik supaya dia jadi apa? Supaya dia jadi electrolyte dalam badan kita. Jadi untuk kita menyihatkan badan kita bukan sebenarnya perlu H2O sahaja. Ini yang jadi masalah. Biar kita faham, kita perlukan H2O plus. Sebab itulah air kelapa ke, air mineral yang terbaik, air zam-zam, semua tu jadi air penawar. Sebab apa? Sebab dia cukup dengan electrolyte. Boleh faham tu? Okey. Fikir sejenak supaya selama ni you minum air apa. Jadi yang you pergi beli mesin yang ada reverse osmosis tu, tolong kalau dah beli jangan buang, pakai juga air tu walaupun bersih macam mana pun, tapi tak boleh air tu diminum seterusnya. You kena campur dengan garam. Sebab tu saya suruh minimalnya 1-2 calit sebelum you minum 1-2 gelas. Lebih kurang 500 ml, lebih kurang suku sudu, ataupun lebih kurang ambil contoh mungkin 2 atau 3 gram sehari tu. Boleh? Garam. Jadi you ambil sikit-sikit lah. Suku sudu teh cukup untuk masukkan dalam garam, garam dalam air tu, ataupun meletak atas lidah. You kena cukup you punya, at least mesti ada dalam tu sodium yang penting, potasium, sodium potasium, dua-dua ni amat penting. Lepas tu magnesium dan kalsium. Yang lain of course dia datang sekali lah. Sebab apa? Sodium potasium ni saja, kalau you tak cukup dan tak ada, you akan bermasalah yang dipanggil keracunan air kosong. Saya tak tahu betul tak betul, tapi ada orang buat cerita Bruce Lee. Pernah dengar Bruce Lee tak? Siapa pernah dengar Bruce Lee? Kalau you tak pernah dengar Bruce Lee, berarti you zaman lebih muda daripada kita orang lah. Zaman saya memang Bruce Lee tu memang minat habis. Tapi sayangnya dia meninggal awal, betul tak? Umur berapa? Tak sampai 40 ke? Berapa 30-an ke? Dah meninggal. Dan kata orang dia meninggal salah satu daripada ni apa orang panggil spekulasi lah. Orang kata disebabkan, ni saintis mengatakan dia over drink air. Air bukan air yang alkohol ke apa-apa, air tercemar, tak. Air kosong. Dan body dia tak boleh terima terlalu banyak, dan buah pinggangnya tak boleh nyahkan air atau secepat cara dia minum. Maklum sajalah orang yang kung fu fighter semua ni, contohlah, bukan kata Bruce Lee saja kalau meninggal pasal air tu pun saya bukanlah terkejut sangat, sebab saya dah tahu sekarang ada masalah apa yang dinamakan hyponatremia. Natri itu maksudnya sodium, natri, Na, sodium terlalu rendah sehinggakan body kita tak boleh balance, tak boleh hydrate. Kita ingat kita minum banyak dah cukup, tapi rupanya dalam sel kita dan dalam pembuluh darah kita tak cukup sodium, dan potasium pun berterabur. Jadi sodium potasium pump dalam sel dan di luar sel tak balance, maka bermacam perkara boleh berlaku. Contoh, boleh dapat mual, boleh dapat muntah, boleh dapat pening kepala yang lagi lama, lagi banyak, lagi you hydrate, kononnya you minum lebih, rupa-rupanya kencing tak cepat, seperti mana you minum terlebih, tak sempat dibuang, maka dia akan berkumpul dalam badan kita, jadi diluted. Cair kita tu ataupun cecair dalam badan kita, fluid, akan jadi terlalu banyak H2O, jadi sodium tak cukup. Bila sodium tak cukup, pening kepala, lepas tu boleh otak kita pun boleh bengkak di air, sebab air tak boleh keluar, dan bila ditarik masuk ke dalam sel tak boleh dikeluarkan daripada buah pinggang. Saya katakan selalunya buah pinggang tu 1 jam lebih kurang tak sampai 100 ml dia punya production. Kita minum tak sampai 5 minit dah habis dekat 2 botol katakan. Pernah tak you minum, pernah tak you tengok orang minum 2 botol 500 ml tu dalam masa sekali ngap aja, sekali duduk. Jadi nanti dia lari lagi, terutama segi contoh, you pernah tengok orang lari maraton tak? Dia lari 5 km, ada stesen dia ambil 5 km, dia ambil rupa-rupanya ini salah satu daripada punca kenapa kadang-kadang dia orang boleh pengsan pun. Kalau tak cukup air satu cerita, ni saya cerita malam ni lebih sampai jadi intoxicated ni maksudnya over, macam orang minum beer kan, minum alkohol kan, dia over minum, perasan tak?
Itu cerita alkohol. Tapi air pun boleh. So apa lagi yang boleh berlaku selepas pening kepala? Tak apa juga, bila otak dah mula swell, dah mula bengkak. Bengkak apa tu? Bengkak air. You pernah tengok tak orang bengkak air kaki? Okey. Kadang-kadang dia bukan lagi ataupun belum lagi bermasalah buah pinggang, belum lagi bermasalah ada penyakit-penyakit yang serius, tapi dengan minuman yang air terlalu banyak, berlebihan, terlalu cepat pun boleh bengkak kaki. Terutama sekali mereka yang sambil berlari minum, dalam berlari minum tak duduk semua tu, tak tertib semua, itu boleh turun gravitinya ke kaki semua kan. Okey, lepas tu dia boleh rasa macam nak pitam, tapi setengah orang pitam betul, dan temperature body dia akan naik. Ni air banyak ni dalam badan, dan dia boleh dapat seizures. Seizures ni apa? Boleh dapat sawan, dan lepas sawan peringkat yang hujung ialah dia koma. Lepas koma dia goodbye. Dah ada orang yang macam ni. Rupa-rupanya dalam dunia, terutama sekali dunia sukan lah, mereka anggapkan bila mereka bersukan tu, saya dulu doktor sukan di Majlis Sukan Negara pun menggalakkan minum air, sebab kita tahu lebih ramai orang yang tak cukup air daripada overhydrated. Betul tak? Saya tanya you all, you rasa you overhydrated ke? Maksudnya lebih air ke atau kurang air? Selalunya kita kurang air kan. Sebab tu kita recommend orang untuk minum. Tetapi dalam kajian terkini ialah, dengar supaya perkara hyponatremia ni satu jenis condition ataupun keadaan dalam badan kita di mana sodium kita terlalu rendah, potasium jadi tinggi, ataupun potasium pun jadi huru hara. Bila dua-dua ni jadi huru hara, kalau you baca dan tab dalam buku sains atau dalam Google, you kata kat situ sodium potassium pump. Kalau tak betul, kalau tak balance, electrolyte tak cantik, asyik minum H2O saja, tanpa garam yang bermineral yang cukup supaya electrolyte tu menjadikan balance, maka you tengoklah dia tulis sampai berdebar jantung, sampai orang kata sakit kejang, sampai orang kata pengsan-pengsan, dan letih je. Padahal air itu patutnya menyihatkan you, tapi you lebih letih. Maka ini antara petanda-petanda. Baik, kata saintis juga yang terkini ialah jangan, kalau you tak dahaga langsung, cuba-cuba nak minum banyak sangat. Saya ulang, jangan kalau tak dahaga langsung. Kalau dahaga, wajib. Soalannya ialah, adakah anda benar-benar dahaga? Okey, terutama sekali bagi kita yang cuma kerja kat office di bawah air condition semua tu, memang kita kekeringan sedikit, tetapi dahaga belum datang. You agak-agak lah, kalau 2 jam satu titik air pun tak masuk, sila minum. Tetapi kalau tak dahaga, jangan terlalu bergelas-gelas minum air, disebabkan zaman dulu punya proposal atau usul, termasuk saya pun mengusulkan you tak peduli dahaga tak dahaga, you minum je lebih daripada 2,5 liter. Wah, saya fikir-fikir balik sekarang, patutlah terlalu kerap you kencing, lagi banyak you minum, lagi kerap you kencing. Sebenarnya bagus, tetapi kalau terlalu banyak, saya ulang, terlalu banyak, maka dia akan menjadi. Macam mana you nak tahu you terlalu banyak? Senang je. Tadi saya dah bagi gejala-gejala seperti pening, seperti mual, seperti nak muntah. Itu dah mula. Memang betul lah, air tu boleh menyebabkan rasa macam apa orang panggil payau mulut. Faham tak? Padahal patutnya you rasa sihat walafiat. Tapi kalau dah sampai kembung, sampai kita kencing-kencing, rasa salah. Selalu saya kata bagusnya air kencing tu bening. Bening tu maksudnya jernih. Okey. Tapi kalau seharian jernih je, sikit pun tak ada kuning-kuning apa-apa, berarti you tidak ada electrolyte. Terlalu cair air kencing you tu. Ini satu dapatan baru daripada saya sendiri, pelajaran baru dalam 4-5 tahun saya buat lecture macam ni. Saya sendiri ada bertukar pendapat, dan saya tengok kajian-kajian, Masya Allah, bukan saya tipu you all dulu, tak, tapi itu saja pengetahuan yang saya tahu. Tapi bila saya baca Bruce Lee pun, dia orang kata mungkin disebabkan water intoxication. Kita punya cyclist, marathon runner selalu pun overdrink. So yang penting
bukan takat tengok warna air kencing saja, tengok specific gravity. You perasan tak bila you ambil blood test, ingat tak kat ujung tu dia ada urine FEME, maksudnya full examination microscopic. Apa yang ada, kadang-kadang dia cek darah kat situ, dalam air kencing ada tak, selalunya negatif lah, protein kan, selalunya negatif, jangan ada positif lah kat situ. Lepas tu dia ada tulis SG, specific gravity. Kalau boleh lain kali anda jangan tengok kosong saja kat situ, baca kat situ, dia seharusnya lebih daripada 1.01 baru bagus. Maksudnya antara 1.00 2 ataupun macam ni lah. Ingat, atas pada 1.0 cukup. Sebab apa? 1.0 tu ialah H2O khas. Kita tak nak you cuma ada H2O dalam badan kita, kita kena ada H2O plus. Jadi kalau boleh 1.0 katakan 2 1.03 katakan, itu cantik. Berarti you punya body ada banyak electrolyte yang membalancekan supaya body kita terus jadi sihat. Itu sebenarnya hidrasi yang betul. Kalau you terlalu cair, banyak air saja, saya dah kata tadi, sampai boleh membawa masalah. Baik, last kali ialah apa penyebab jadi low sodium ni. Satu, you tak ambil garam langsung. Atau nombor dua, you cuma ambil sodium chloride, tak cukup. Saya kata kena ambil garam bukit, betul. Ambil garam Himalaya, betul. Walaupun Rex Water dah ada mineral, tapi saya nak juga you cari garam. Kan saya selalu masukkan garam buluh. Rex Salt tu kan ada garam buluh, garam Bario, bagus tu. Siapa yang duduk kat mana Bintulu, Miri semua tu, kat tamu dia tu ada jual. Dah mahal dah sekarang, dalam bentuk buluh-buluh tu kan, bulat-bulat tu. Okey, last kali berhati-hati kalau siapa yang suka sangat minum coffee, tea, bagus. Tapi kalau lebih pada 4-5 gelas pun kena hati-hati. Sebab apa? Coffee tea ni dia kalau you perasan dia bagi kencing lebih. So you kena hati-hati. Tambah balik garam atas lidah, tambah balik air. Boleh? Fruit juice pun hati-hati, sebab gula apa saja yang manis-manis, bergula, bersusu semua tu out. Sebab apa? Kalau you kata you minum air banyak tetapi bergula, bersusu, itu menyebabkan body kita akan menyimpan air. Saya ulang, you akan banyak menyimpan air. Faham? So hati-hati. Nanti bila you kencing, you akan tengok kalau tak cukup je air dalam badan you, tetapi you banyak gula dan banyak susu, kadang-kadang kaki you boleh jadi bengkak pun. Sebab apa? Orang yang banyak bergula dalam badan dia, air akan disimpan, water retention. Sebab tu orang diabetik semua, you perasan tak, kalau dia tak cukup kencing, dia akan kaki ni jadi bengkak, kadang-kadang sampai berkudis dan sebagainya. Alright, cukup dulu pada malam ni. You supaya you clear minda you kenapa orang sampai bawa maut, ialah sebab air tu pergi sampai ke dalam otak. Sel otak jadi bengkak disebabkan oleh air. Can you imagine? Dia panggil sel edema. Edema selalunya kat kaki yang bengkak, tapi sekarang sel-sel kita daripada otak kat kawasan yang organ-organ yang bagus-bagus pun dia jadi bengkak. Itulah tuan-tuan sekalian, gara-garanya masalah hyponatremia, terlalu rendah sodium dalam badan kita, sehingga kan kita tak cukup potasium, magnesium dan kalsium. Empat ni yang mustahak. So cukup dulu, supaya dah dapat pelajaran yang penting sangat-sangat malam ni. Minum, tetap kena minum. Okey, jangan tak minum pula. Okey, berat badan kali 30 tu, itu kena bereskan dulu. Yang saya kata yang lebih pada tu, yang tak sepatutnya. Okey, lain pada tu, saya dah kata tadi, kalau setiap kali you dahaga, minum, tanpa soal. Jangan dahaga pula nak buat cerita sains ni. Sebab dahaga Tuhan bagi adalah petanda yang paling mustahak untuk kita sampaikan pesan daripada body kita yang dia tak cukup air, thirsty. Okay? Dan kalau saya kata 2-3 jam di bawah aircon langsung tak rasa dahaga pun, kurang-kurangnya ambil lah satu cawan ke, satu gelas ke air kosong tapi dengan bergaram. Cukup? Jadi alhamdulillah, kalau sudi
anda tekan share sekarang untuk kawan lain yang tak sempat tengok, dia boleh review supaya dia pun dapat manfaat. Okey, so semoga hidup anda bahagia di dunia, akhiratnya syurga. Selalu kita lepaskan apa-apa yang kita dendam semua tu. Senyum sokmo, jangan lupa. Saya lupa nak pesan supaya you senyum. Ingat tak, senyum antara penawar terbaik, dan memberi orang lain senyuman sehinggakan dia pun boleh mengukir senyuman, itu antara yang best of the best. Alright, let go and feel good all the time. Boleh? Alright, jangan lupa kepada omega 3 Sacha Inchi Oil tu dengan D3K2. Dua ni antara ibu kepada semua vitamin dan mineral ataupun untuk kita menjaga kesihatan pada amnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.